penyelarasan grade bagi pegawai perbuatan kontrak grade UD41 ataupun 41 ke grade sebenarnya kita cadangkan ke grade UD43 dan ianya berdasarkan seperti mana yang berhormat sebut tadi, iaitu prinsipnya ialah rate for job, iaitu prinsip upah mengikut kerja selaras dengan status pegawai yang tamat latihan ustazah dan seperti mana yang sebut yang berhormat memikul beban tugas yang setara sebenarnya dengan pegawai latihan tetap yang dinaikkan pangkat ke grade UD44 ataupun grade UD44. Begitu juga dengan farmasi dan pergigian. Dan ini sebenarnya kita laksanakan supaya career pathway ataupun perancangan untuk tambah baik laluan kerjaya dapat memelihara keharmonian di tempat kerja di kalangan pegawai latihan tetap dan kontrak bagi meningkatkan motivasi pegawai semasa melaksanakan tugas. Dan juga kita sentiasa memberikan peluang kepada pegawai-pegawai latihan kontrak ini untuk melanjutkan pelajaran melalui latihan parallel ataupun parallel pathway. Dan latihan ini sebenarnya memerlukan mereka untuk melepasi peperiksaan-peperiksaan tertentu dalam kementerian dan juga dalam career sebelum mereka sama ada melaksanakan secara peribadi ataupun kita taja melalui latihan hadiah persatuan. Bandar Kuching. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nak pakai 35.1 Siapa yang saya jemput, tanyalah soalan. Jadi mana-mana Yang Berhormat berdiri, tak semesti saya akan jemput. Jadi tunggu bila saya jemput baru berdiri. Kalau tak ada maknanya saya duduk di sini. Silakan Yang Berhormat Bandar Kuching. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Menteri atas jawapan yang tadi. Saya sebenarnya meneliti jawapan tadi. Tadi YB Menteri berkata bahawa secara prinsip environment mereka adalah sama. Bagi saya ini tidak betul kerana pekerja kontrak medical officer mereka cuma pada sekarang UD41 saja berbanding kepada permanent post UD44. Sebenarnya Kabinet Pakatan Harapan pada tahun lalu November telah bersetuju untuk menaikkan kepada UD43. Kenapa sampai sekarang belum lagi diimplementasi dan apakah sebab penangguhan tersebut? Satu lagi soalan berkenaan parallel pathway. Seperti YB Menteri cakap tadi, kontrak yang sedia ada tidak cukup untuk mereka menghabiskan latihan dan digazetkan ke dalam kerajaan Malaysia. Jadi berapa tahun yang disyorkan untuk penambahan kontrak tersebut dan apakah timeline kontrak ia akan diimplementasi? Minta penjelasan. Terima kasih YB Menteri. Silakan. Kalau panjang sangat jawapan, Yang Berhormat boleh bagi dua soalan Yang Berhormat tentu. Seperti saya belum tadi, sebenarnya memang sudah ada kertas cadangan untuk saya bawa ke Kabinet, iaitu penyelarasan grade UD 41 ke 43. Sekurang-kurangnya apa yang berlaku sekarang, iaitu kerja yang sama tetapi waktu yang sama mereka berlainan gaji, kita cuba bawa ke UD 43, iaitu kontrak yang bersamaan, hampir bersamaan dengan mereka yang lantikan tetap. Dan pada masa ini cadangan tempoh kontrak pun kita cadangkan supaya lebih panjang. Dan ini waktu yang baik untuk mereka boleh mengambil laluan kepakaran parallel pathway. Selain daripada mereka yang dilantik tetap, dia ada hadiah latihan persekutuan. Dan untuk catatan Yang Berhormat, pada tahun ini sahaja mereka yang mengambil slot untuk hadiah latihan persekutuan ialah sebanyak 1,266, iaitu tahun 2021. Tahun lepas saja yang ambil latihan persekutuan ialah 1,102 dan keseluruhan yang mohon ramai, tetapi mana yang melepasi untuk diberi peluang menambahkan kepakaran mengikut tahun yang ada slot dalam universiti kita yang menawarkan kepakaran. Dan untuk mereka yang kita naikkan gaji ke UD 43, mereka adalah pegawai yang sentiasa patuh dan juga mereka yang bersedia untuk terus kekal dalam KKM. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Kulai. Terima kasih Datuk Speaker. Kulai minta Menteri Perpaduan Negara menyatakan inisiatif dan rancangan-rancangan kementerian baharu ini untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri, silakan. Terima kasih Datuk Ini Betul.
Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada kawasan Kulai. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, Kementerian Perpaduan Negara memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia dengan merangka dasar perpaduan negara yang akan memayungi semua inisiatif dan juga perancangan strategik oleh kementerian. Seperti yang pertama, penubuhan Majlis Penasihat Perpaduan Negara yang telah pun bersidang pada 18 hari bulan Ogos yang lalu dan dianggotai oleh kepelbagaian kepakaran yang ada. Dan fungsi majlis ini, Datuk Yang di-Pertua, ialah untuk menjadi forum untuk kita bincangkan isu-isu dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perpaduan, menjana pemikiran, idea ke arah pengumpulan satu dasar perpaduan negara yang lebih komprehensif dan holistik, mengemukakan show-show dan langkah-langkah yang wajar diambil oleh kerajaan dan juga untuk mempertimbangkan cadangan dan nasihat berkaitan dengan perpaduan negara dan juga integrasi nasional. Keduanya, Datuk Yang di-Pertua, kementerian juga telah pun menubuhkan jawatan kuasa pelaksana perpaduan negara yang difungsikan oleh saya, yang dianggotai oleh semua ahli-ahli exco, oleh semua ahli-ahli yang berhormat exco perpaduan di peringkat negeri-negeri, dan kita telah pun mengadakan persidangan mesyuarat sebanyak 2 kali, dan mesyuarat yang akan datang ialah pada 26 hari bulan September. Dan tujuan penubuhan jawatan kuasa pelaksana ini juga adalah menyediakan satu forum untuk membincangkan masalah yang berkaitan dengan perpaduan, termasuk suasana perpaduan integrasi nasional melalui perkongsian daripada kepakaran selain daripada exco kerajaan negeri. Dan seterusnya ialah penubuhan jawatan kuasa tindakan perpaduan negeri yang difungsikan semua exco kerajaan negeri, dia follow through daripada Majlis Penasihat Perpaduan Negara turun kepada jawatan kuasa pelaksana perpaduan negara dan turun kepada jawatan kuasa tindakan perpaduan negara, dan akhirnya di peringkat daerah ialah jawatan kuasa permuafakatan perpaduan daerah. Dan selain daripada itu, Datuk Yang di-Pertua, rancangan baru yang akan dilaksanakan dan yang sedang pun dilaksanakan ialah Pelan Tindakan Perpaduan Negara bagi tahun 2021 hingga tahun 2025, dan sekarang ni sedang dalam peringkat untuk mendapatkan maklum balas daripada rakyat teramai, daripada kepelbagaian rakyat yang ada, dan pelancaran sedang dibuat oleh exco kerajaan-kerajaan negeri. Contoh, Perak telah pun kita laksanakan bersama Melaka pada 22 Ogos, Terengganu pada 23 Ogos, Perlis dan Kelantan pada 24 Ogos, dan akhirnya ia akan merangkumi kepada semua negeri-negeri. Dan pelan tindakan perpaduan ini, Datuk Yang di-Pertua, akan merangka kerja-kerja berteraskan kepada rukun negara untuk mengukuhkan perpaduan masyarakat Malaysia berdasarkan kepada 5 strategi yang ada. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Kulai, soalan tambahan pertama. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya nak tanya Menteri kerana minggu yang lalu semasa perbahasan Yang Berhormat Kinabatangan menyatakan bahawa perpecahan sudah mula berlaku di peringkat sekolah rendah. Jadi saya nak tanya, dalam pandangan kementerian, sama ada sekolah pelbagai adalah halang capai perpaduan kaum, dan sama ada adalah pendirian kerajaan PM bahawa sekolah pelbagai aliran ini adalah satu penghalang kepada perpaduan kaum. Dan sekiranya bukan, dan saya percaya ini adalah pendirian kerajaan ini, saya nak tanya sama ada kementerian ini bolehlah menyediakan khusus untuklah sekolahkan Yang Berhormat Kinabatangan supaya beliau tidaklah menyatakan kenyataan yang akan pecah belah rakyat Malaysia. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat, saya ingin menyatakan dalam usaha untuk kita memperkukuhkan perpaduan, dia perlu bermula daripada asas. Saya telah pun menjawab kepada persoalan ini, iaitu untuk kita gerakkan permulaan daripada asas, maka penghayatan pendidikan rukun negara itu perlu kita laksanakan, bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak dan kemudian kepada sekolah rendah, sekolah menengah dan juga sampai ke peringkat universiti. Dan saya juga telah pun
memaklumkan dalam jawapan saya yang lepas bahawa kita telah tubuhkan satu jawatan kuasa teknikal yang difungsikan oleh yang berbagai datuk KSU saya bersama-sama dengan 3 lagi KSU, iaitu KSU daripada KKMM, KSU daripada KPT, KSU daripada KPM, ya, untuk kita melihat kepada cadangan pelaksanaan meletakkan pendidikan rukun negara itu dalam sistem pendidikan, bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak sampai sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan dalam pada kita sedang menguruskan struktur untuk meletakkan penghayatan pendidikan rukun negara itu yang akhirnya akan berteraskan kepada perpaduan. Dalam pada kita sedang memperkukuhkan perbincangan itu, dalam pada itu kita juga telah pun menggerakkan kelab-kelab rukun negara. Dan untuk makluman yang berhormat, pihak kementerian telah pun menubuhkan sebanyak 6,621 kelab-kelab rukun negara di semua sekolah-sekolah rendah dan di semua sekolah-sekolah menengah. Dan untuk makluman yang berhormat juga, kelab-kelab rukun negara ini juga diwujudkan di semua sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina. Dan dalam pada itu di peringkat universiti ialah Sekretariat Rukun Negara. Jadi saya ingin memaklumkan kepada yang berhormat, apa juga cadangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat dalam parlimen ini adalah cadangan, dan sekiranya cadangan itu patut untuk kita ambil terima berdasarkan kepada cadangan yang dikemukakan, maka boleh dijadikan sebagai garis panduan, sebagai perancangan kepada kementerian. Jadi saya nak menyatakan kepada yang berhormat, sekiranya persoalan yang berhormat ini dia lebih bersifat kepada politik, sama ada kerajaan Perikatan Nasional ada cadangan untuk mengubah sistem pendidikan yang ada di negara kita hanya kerana untuk meletakkan agenda perpaduan nasional itu supaya ia dapat berlaku, maka sudah tentulah apa yang dinyatakan oleh yang berhormat itu tidak akan berlaku, kerana saya dah sebutkan tadi agenda perpaduan nasional negara itu akan dimulakan daripada asas sehinggalah kepada pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah. Terima kasih. Yang berhormat Ulu Rajang. Terima kasih. Selamat pagi yang berhormat. Soalan saya, menjelang sambutan Hari Kemerdekaan, berapa hari lagi dalam tema Malaysia Prihatin yang membawa maksud yang cukup mendalam kepada rakyat Malaysia. Jika slogan tersebut dibaca dan teliti, ia akan membawa satu mesej yang sama, iaitu kepentingan masyarakat berbilang kaum. Soalan saya, apakah bentuk kerjasama yang dirancang oleh kementerian untuk bersama kementerian yang lain, terutamanya Kementerian Pendidikan, bagi melayakkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat daripada Ulu Rejang. Saya dah jawab kepada soalan kepada perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada kawasan Kulai tadi. Kita mengadakan kerjasama sebagai kerjasama strategik dalam mewujudkan penghayatan rukun negara itu ke arah pencapaian agenda perpaduan nasional di peringkat pendidikan awal kanak-kanak di sekolah rendah, sekolah menengah. Itu adalah antara kerjasama strategik yang dilakukan oleh kementerian bersama-sama dengan 3 kementerian yang lain. Dan Datuk Yang Dipertua, soal bila kita bicarakan soal perpaduan ini, dia melangkaui segala batasan yang ada. Maka kerana itu pihak Kementerian Perpaduan Negara juga sedang mengadakan kerjasama strategik dengan kementerian-kementerian yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat daripada kawasan Ulu Rejang. Saya izinkan supaya kita selesaikan dengan plan tindakan perpaduan negara yang sedang berjalan on roadshow sekarang, dan bila terhasilnya plan tindakan perpaduan negara ini berdasarkan kepada blueprint ataupun rangka tindakan perpaduan negara, dan akhirnya kita akan hasilkan juga satu dasar perpaduan negara, dan di dalam itu akan diletakkan keterangkuman yang berkaitan dengan soal perpaduan negara tanpa mengira kepada batasan, termasuklah bagi negeri Sabah dan Sarawak. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sekarang Yang Berhormat. Yang Berhormat Satu lagi. Rasah. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang Dipertua. Saya meminta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna menyatakan apakah harga siling pelitup muka 3 lapis
pada harga ringgit Malaysia 1 yang berkuat kuasa pada ketika ini akan diturunkan lagi secara berperingkat pada masa akan datang, memandangkan bekalan pelitup muka adalah mencukupi dan harga pasaran semasa adalah jauh lebih murah daripada harga siling ini. Terima kasih. Silakan Menteri. Ya, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jawapannya, pada 1 April tahun 2020 yang lalu, Kementerian telah mewartakan harga maksimum pelitup muka jenis 3 ply, 3 lapis yang untuk pembedahan dan perubatan pada harga borong RM1.45 satu unit dan harga runcit RM1.50 seunit setelah mengambil kira keperluan negara yang mengalami kekurangan bekalan dan penawaran topeng muka untuk memenuhi permintaan masyarakat semasa tempoh awal penularan wabak COVID-19 pada ketika itu. Kementerian telah mengambil maklum bahawa penetapan harga maksimum bagi pelitup muka pada masa tersebut masih tinggi. Justru itu, Kementerian sering membuat penilaian berterusan ke atas kedudukan bekalan dan harga pelitup muka dalam pasaran dengan mengambil kira kepentingan semua pihak yang terlibat. Apabila kerajaan mewajibkan orang ramai memakai pelitup muka dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat tumpuan sesak bermula 1 Ogos 2020 ini, kerajaan mencadangkan harga pelitup muka ini dapat disemak dan diturunkan lagi harga bagi mengurangkan beban semua pihak disebabkan kewajipan pemakaiannya, terutama bagi golongan kanak-kanak yang turut berisiko yang sudah memulakan sesi persekolahan. Semakan semula terhadap harga maksimum ini dibuat berasaskan perincian maklumat terkini daripada pengilang dan pengimport bagi memastikan penetapan harga yang dibuat ini adalah munasabah dan setinggi penghargaan diucapkan kepada pengilang dan pengimport yang telah memberikan sokongan dan kerjasama yang baik kepada pihak kerajaan dalam usaha kerajaan memastikan kebajikan rakyat terus terbela dalam tempoh pandemik ini. Sehubungan dengan itu, Kementerian telah memutuskan penurunan harga maksimum pelitup muka 3 lapis atau 3 ply yang boleh diguna untuk pembedahan dan perubatan daripada RM1.45 seunit ke 90 sen seunit bagi harga borong dan RM1.50 seunit ke RM1 seunit bagi harga runcit, dan ianya telah dikuatkuasakan pada 15 Ogos 2020 ini. Tuan Yang di-Pertua, dalam usaha memastikan bekalan sentiasa mencukupi dan tidak dimanipulasikan oleh pihak-pihak yang cuba mengambil keuntungan berlebihan, Kementerian terus menjalankan pemantauan ke atas premises perniagaan farmasi, pasar raya, kedai serbaneka dan kedai runcit bagi melihat trend harga dan bekalan pelitup muka. Tinjauan harga juga dibuat ke atas penjualan pelitup muka di pasar atas talian ataupun online marketplace utama di Malaysia. Pemantauan juga dijalankan di peringkat pengeluaran, pengimportan dan pemantauan pengedaran pelitup muka dalam negara. Hasil pemeriksaan dan pemantauan yang dijalankan didapati bekalan pelitup muka semakin pulih dan harga telah kembali stabil. Penurunan harga maksimum pelitup muka adalah langkah yang bersifat soft landing approach bagi membolehkan stok-stok yang dibawa masuk terdahulu dengan kos yang lebih tinggi dengan menggunakan pengangkutan udara dapat dijual bagi mengurangkan kerugian pengimport akibat dari penurunan harga ini. Kementerian senantiasa bersedia mengkaji kewajaran untuk menurunkan harga siling tersebut ke paras yang lebih rendah di masa hadapan. Sekian, Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Rasa, soalan tambahan pertama. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Saya telah meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri yang mana bekalan untuk pelitup muka pada ketika
ini di pasaran kita adalah mencukupi dengan kerjasama yang baik daripada pihak pengimport ataupun penghilang tempatan. Jadi saya mohon cadangkan kepada pihak kerajaan, apakah ada kemungkinan perkara ini dilaksanakan? Yang pertamanya, mungkin kementerian boleh menetapkan satu harga siling yang jauh lebih rendah. Mungkin bukan sekarang, tapi mungkin untuk bulan September dan bulan Oktober, sebagaimana yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri, soft landing approach, iaitu pendekatan secara berperingkat supaya tak ada pihak yang menanggung kerugian. Mungkin saya nak cadangkan, kita kena ada sasaran supaya harga siling pada 50 ataupun 60 sen sekeping, mungkin pada bulan Oktober akan datang. Dan soalan yang kedua singkat, bagaimana dengan harga siling untuk pelitup muka kanak-kanak yang saiznya jauh lebih kecil, luas muka dia berbanding dengan pelitup muka untuk dewasa? Sebab saya rasa ada keperluan yang sangat tinggi untuk pelitup muka kanak-kanak ini. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, soft landing jawapan pendek. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Rasah. Ya, saya tak meyakinkan Yang Berhormat Rasah lah. Memang kita secara soft landing, kita terima baiklah saranan ataupun pandangan yang begitu positif untuk membantu kementerian dalam hal ini daripada Yang Berhormat Rasah, yang saya nampak memang begitu prihatin kepada perkara ini. Jadi memang kita akan melihat sudah juga melihat kepada satu tahap harga hard ceiling yang baru yang akan kita laksanakan dalam sebulan dua ini nanti, ya, dalam masa yang kami selepas kajian mendalam, kami akan menentukan dalam bulan hujung September ataupun Oktober untuk diturunkan lagi daripada RM1. Dan saya mohonlah pihak industri player di luar sana ambil maklumlah, jangan nanti kata kita tak bagi notis ataupun buat kenyataan terlebih dahulu untuk memberi tahu kepada mereka. Jadi Tuan Yang Dipertua, mengapa kita boleh menurunkan? Sebab memang betul keberadaan topeng muka ini di pasaran kita sudah sangat mencukupi. Sebab sekarang sudah bertambah penghilang. Dulu kita ada hanya 6 penghilang di seluruh negara. Sekarang sudah bertambah ke 10 dan saya difahamkan bulan Oktober ini akan ada 4 lagi yang beroperasi dalam kilang mengeluarkan topeng muka ini. Dan dengan kesemua itu nanti sudah tentulah banyak pengeluaran topeng muka di peringkat negara kita. Dan sekarang pun sebanyak 1.5 juta daripada 10 buah yang sudah beroperasi keluarannya dalam satu hari, secara harian. Ini memastikan kecukupan pelitup muka. Untuk kanak-kanak, Yang Berhormat Rasah, dia harga yang sama. Sebab walaupun ukuran dia kecil daripada yang digunakan oleh dewasa, akan tetapi di peringkat penghilang dia tak dapat pengira sebegitu kerana the wastage pun ada. Jadi saiz kilang untuk kanak-kanak tidak juga jauh kecil daripada yang untuk dewasa. Jadi kami dapati selepas buat kajian tidak dapat dikurang mengikut saiz sebegitu sahaja, ya. Jadi perlu harga yang sama untuk kanak-kanak. Tuan Yang Dipertua, walau bagaimanapun kami masih berunding lagi buat perbincangan secara berterusan dengan industri player untuk kita bagaimana sampai ke satu tahap rundingan dan persetujuan untuk melihat kepada harga untuk kanak-kanak dan juga yang lain tu. Terima kasih. Yang Berhormat Igan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, ini soalan berkenaan dengan penguatkuasaan. Mohon Yang Berhormat Menteri nyatakan tindakan penguatkuasaan yang telah diambil oleh kementerian bagi penjualan pelitup muka dan berapakah bilangan kes penipuan penjualan pelitup muka yang telah dikesan di pasaran, sama ada secara atas talian yang tidak menepati spesifikasi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Jadi betul, kalau dikatakan buat transaksi atau pembelian di atas talian, memang ada kes-kes kita dapati dan kita kesan, dan pernah juga kita compound kepada mereka yang bersalah.
Jadi memang ada berlaku, tapi tak sebegitu banyaknya lah. Jadi kami dalam kementerian dengan unit enforcement ataupun penguatkuasaan sentiasa memantau dan memastikan tiada kes-kes ini berlaku. Kalau ada berlaku dengan secepatnya, dengan kaedah kami, memang kami dapat kesan. Jadi kami juga mohon kerjasama daripada semua pihak di luar sana untuk membuat aduan kepada kami. Sebab itu kita ada beberapa kaedah untuk aduan disampaikan kepada kementerian dan disalurkan kepada penguatkuasa di kementerian ini. Jadi bermula Januari 2020 ini sehingga 17 Ogos 2020, Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah melaksanakan pemeriksaan dan tindakan penguatkuasaan ke atas pelitup muka. Sebanyak 50,778 jumlah pemeriksaan telah dilaksanakan di seluruh negara yang merangkumi pemeriksaan di peringkat pemborong dan peruncit. Dan daripada hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 57 tindakan kes telah dihasilkan oleh ataupun di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Penjatuhan 2011 dan Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan jumlah sitaan bernilai RM537,235.40. Jadi daripada jumlah tersebut, sebanyak 42 tindakan kes telah diambil di bawah Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Penjatuhan 2011. Itu kesalahan menjual melebihi harga maksimum. Manakala sebanyak 3 kes yang telah dikesan atas kesalahan penipuan penjualan pelitup muka secara atas talian di seluruh negara. Sekian, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih. Boleh satu lagi, Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk pertanyaan menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ingin tanya mengenai pelitup muka percuma. Pertanyaan bagi jawab lisan. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Muhammad bin Alamin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua. Soalan saya soal yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Hari Kebangsaan Malaysia Prihatin. Terima kasih Datuk Seri Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kimanis, Tuan Man Yang Pertua dan Yang Berhormat. Sehingga 30 Jun 2020, sebanyak 142 projek program perumahan rakyat PPR yang melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak 92,300 unit telah siap dibina di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, Sabah merupakan negeri yang paling banyak PPR dibangunkan, iaitu 31 projek PPR dengan jumlah 21,699 unit telah siap dibina. Sehingga kini sebanyak 2,102 permohonan telah diterima melalui sistem bagi projek-projek PPR di negeri Sabah. PPR Batu Putih 1,258, permohonan PPR Sapagaya 577, PPR Ulu Prasan 267. Sehingga sehubung itu, mana-mana pihak yang berminat untuk memohon bolehlah melayari laman sesawang ini ataupun laman sawang Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan www.kpkt.com.my atau boleh mengetahui status permohonan yang telah dibuat sebelum ini. Pada masa ini sebanyak 7 projek PPR sedang dalam pembinaan, iaitu seperti berikut. PPR Ulu Prasan Kota Belud 900 unit, PPR Sapagaya Lahad Datu 410, PPR Pitas 440, PPR Kampung Kiansun Besar Inam 1000 unit, PPR Tagasan Sempurna 500 unit, PPR Gayang 2 Tuaran 500 unit dan PPR Jalan Tungku Lahad Datu 650 unit dan jumlah semua ialah 4,400. Selain itu, terdapat satu lagi projek PPR yang masih dalam perancangan kementerian, iaitu PPR Batu Putih Pasar 2 Sandakan Sabah. Untuk Tuan Yang Berhormat, terdapat 2 program perumahan di bawah Syarikat Perumahan Negara Berhad ataupun SPMB yang dilaksanakan di negeri Sabah, iaitu program Rumah Mampu Milik RMM dan program Rumah Mesra Rakyat RMR.
Status pelaksanaan perumahan di bawah SPMB di negeri Sabah sehingga 31 Mei 2020 adalah seperti berikut. Program perumahan rumah mampu milik RM siap 9,988 unit, dalam pelaksanaan 275 unit, dalam perancangan 2,612 unit. Rumah mesra rakyat 1,107 unit, siap 176 unit, dalam pelaksanaan 197 unit perancangan. Semua sekali yang siap ialah 11,095 unit dan jumlah keseluruhan ialah 14,355. Selain daripada itu, terdapat juga 9 projek perbadanan prima Malaysia di Sabah dengan jumlah keseluruhan 8,963 unit sehingga 28 Julai 2020. Terima kasih Datuk Seri Yang Pertua. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang sangat baik sebentar tadi. Cuma Yang Berhormat Datuk Seri Speaker dan juga Yang Berhormat Menteri, pada era Kerajaan Barisan Nasional dahulu satu projek perumahan di bawah Prima telah pun diluluskan untuk kawasan Kimanis. Tetapi apabila Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, projek tersebut telah pun dibatalkan begitu saja. Saya ingin tahu Yang Berhormat Menteri, apakah sebab-sebab dibatalkan ataupun ditangguhkan projek itu dan bila pula ianya akan dilaksanakan. Yang keduanya, kita tahu bahawa rakyat negeri Sabah khususnya di Kimanis sangat memerlukan pembangunan program perumahan rakyat PPR demi kelangsungan hidup mereka. Jadi apakah kerajaan berhasrat untuk membina lebih banyak program perumahan rakyat PPR ini di kawasan Kimanis khususnya dan juga di Sabah ini amnya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Amat Kimanis di atas keprihatinan terhadap penduduk tempatan terutama di segi keperluan perumahan. Saya ingin memaklumkan bahawa projek Prima di Sabah ni ada beberapa projek yang sekarang saya nak sebutkan Datuk Yang Pertua. Projek Kota Morodo, Borneo Cove, Sandakan City, Residensi Rangau, Kenarut South, Woodford Estate, Menggatal, Morodo 2 dan juga Sempagar. Daripada 9 projek ini, 2 akan jaga ditangguhkan. Untuk makluman Yang Berhormat, kembali kepada persoalan yang Yang Berhormat sebutkan tadi, bahawa satu projek di kawasan Kimanis telah dirancangkan tetapi terpaksa ditangguhkan kerana apabila kita buat penilaian, kos bagi membina rumah-rumah tersebut terlalu tinggi. Dan mungkin kita bimbang takut rumah-rumah ini nanti tidak boleh dimampu beli oleh pembeli-pembeli. Namun demikian, untuk makluman Yang Berhormat, kita sedang mengkaji semula keadaan ini kerana dulunya dibatal oleh kerajaan dahulu dan kita harap demi kepentingan rakyat dan penduduk kawasan Kimanis kita akan kaji semula. Dan saya juga ingin mencadangkan kepada Yang Berhormat, kalau ada cadangan baru bagi projek PPR di kawasan Kimanis, sila Yang Berhormat kemukakan kepada kita cadangan tapak-tapaknya. Mungkin kita akan lihat semula, mungkin kita akan bantu bagi memastikan supaya penduduk di kawasan Kimanis yang masih lagi tidak berumah akan dapat kita bantu dari segi pemilikan rumah, terutamanya rumah mampu milik ini. Terima kasih. InsyaAllah saya akan kemukakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Kedua kalabakan. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Saya ingin memaklumkanlah kepada Menteri, di kawasan saya pun banyak permintaan untuk PPR di Tawau dan Kelabakan. Jadi mengikut statistik dari Majlis Perbandaran Tawau terdapat 10,000 lagi pemohon menunggu. Jadi saya ingin tanya kepada Menteri, apakah ada cadangan untuk menambah PPR di kawasan saya? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Di samping rumah PPR yang kita dibina di banyak kawasan di Sabah ini, kalau kita lihat juga kita membina rumah mesra rakyat yang sesuai untuk golongan B40. Sebagai contoh, di Sabah saja keseluruhannya lebih kurang jumlah permohonan ialah 3,346, termasuklah di kawasan Tawau. Yang Berhormat
Tawau, insya-Allah saya akan melihat perkara ini dan mungkin kita akan bincangkan dengan umat sini apakah keperluan-keperluan yang boleh kita bantu bagi memastikan supaya penduduk Tawau juga tidak ketinggalan dari segi pemilikan rumah, termasuk terutamanya rumah-rumah mampu milik yang perlu dimiliki oleh penduduk di kawasan berkenaan. Terima kasih, Yang Hormat. Speaker, boleh sikit saja. Pohon saja untuk libaran. Pohon Dr. satu. Xavier Jayakumar. Silakan. Tuan Speaker, soalan nombor 2. Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ketua. Berhubung dengan bekalan air Terawat Negeri Kedah diperolehi daripada 37 buah loji rawatan air dengan kapasiti sebanyak 1,445 juta liter sehari dengan purata kapasiti pengeluaran sebanyak 1,474 juta liter sehari. Ini bermakna reserve margin bagi negeri Kedah ialah sifar. Gangguan bekalan air sebagaimana ditanya dalam masalah tekanan air rendah terutama pada waktu puncak menjadi isu utama yang perlu dihadapi oleh pihak SADA. Keadaan ini berpunca daripada kapasiti reserve yang kosong dan perkara ini diburukkan lagi semasa musim kemarau di mana cuaca panas yang berpanjangan dan kering akan meningkatkan lagi gangguan bekalan air apabila terdapat loji rawatan air yang terjejas dan tidak dapat beroperasi seperti biasa, terutamanya LRA Gurun, LRA Merbuk dan LRA Tupah. Kerajaan Persekutuan komited dalam membantu menyelesaikan masalah bekalan air negeri Kedah termasuk Langkawi. Untuk itu, Kerajaan Persekutuan telah pun meluluskan 13 projek bekalan air negeri Kedah termasuk Langkawi melibatkan peruntukan pembangunan keseluruhannya berjumlah lebih kurang 1.80 bilion di bawah rancangan Malaysia ke-11. Untuk makluman Tuan Dipertua dan Dewan Yang Mulia, di antara projek yang telah pun diluluskan itu ialah yang pertama sebanyak 1.082 bilion bagi membiayai kerja-kerja pembinaan dan naik taraf 7 loji rawatan air yang melibatkan LRA Kulim High Tech, LRA Pokok Sena, LRA Sungai Limau, Baling, Bukit Selambau, Lubuk Bunta Lama, Jenun Baru dan Pelubang. 2 loji tersebut telah pun siap iaitu LRA Kulim High Tech dan LRA Pokok Sena. Manakala baki 5 LRA lagi jangka siap secara berperingkat menjelang tahun 2023 sekaligus akan menaikkan kadar reserve margin air di Kedah sebanyak 10.6%. Bagi mengurangkan kadar NRW di Kedah termasuk Langkawi sebanyak 104.7 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan kerja-kerja berkaitan NRW di bawah program NRW Nasional Pendekatan Tahap yang pertama di mana 60 juta untuk Langkawi dan bakinya adalah untuk seluruh kawasan di negeri Kedah. Kerja-kerja ini dijangka siap pada tahun 2022 yang dijangka akan menurunkan kadar NRW Kedah daripada 48% kepada 43%. Sementara kerja-kerja NRW di Langkawi dijangka dapat menjimatkan air sebanyak 10 juta liter sehari. Sementara itu sebanyak 561 juta diperuntukkan bagi membiayai kerja berkaitan sumber bekalan air di Langkawi seperti kajian pembangunan skim bekalan air Langkawi, pembinaan takungan air pinggir sungai atau TAPS pada Maksirat, projek meningkatkan sistem pengembangan di Padang Maksirat dan sebanyak 50 juta pula diperuntukkan bagi tujuan membaiki pipe submarin yang sedia ada ke Langkawi. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan. Terima kasih Menteri. Soalan saya ialah dengan cuaca kemarau yang kita tahu akan jadi satu isu besar di dalam Langkawi dan juga di Kedah. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk pastikan bahawa sumber air itu cukupi? Walaupun kita ada banyak projek yang kita lakukan sekarang, semuanya ialah kita ambil sumber air dari sungai. Adakah cadangan kementerian di Kedah khususnya untuk kaji dan juga untuk ambil air dari bawah tanah, termasuk di Langkawi juga? Terima kasih. Silakan, Menteri. Terima kasih, Tuan Dipertua. Untuk makluman bagi melihat kesediaan ataupun sumber bekalan air bawah tanah, khusus bagaimana ditanya, khususnya bagi Langkawi,
Beberapa projek telah pun di dalam rangka kajian, termasuklah projek takungan air pinggir sungai atau TAPS di Padang Maksirat, Langkawi yang telah diluluskan dalam RMK ke-11. Untuk makluman, projek ini ditangguhkan sementara waktu bagi menyiapkan satu kajian terperinci dibuat melalui BBA, Nahrim dan JMG, di mana kajian penerokaan air bawah tanah bagi melihat kemungkinan pembinaan empangan bawah tanah dilaksanakan di Langkawi dengan melaksanakan kajian kemungkinan projek pembinaan atau naik taraf bandar storage di Padang Saga, Langkawi, Kedah. Untuk kajian ini, kerajaan memperuntukkan sebanyak 1 juta. Ia akan dilaksanakan selama 15 bulan mulai 20 Mac 2020 dan kajian ini dijangka siap pada 19 Mac 2021 beserta reka bentuk konsep. Objektif kajian ini ialah bagi melihat kemungkinan untuk membina atau naik taraf bandar storage di Padang Saga dengan kapasiti sedia ada iaitu 0.3 million cubic meter serta mengkaji potensi bagi membina 50 milion kubik meter di simpanan air bawah tanah di hiliran Sungai Melaka. Saya fikir Yang Berhormat telah pun maklum tentang projek ini sebab idea di peringkat awal dibuat di zaman beliau dan pihak kerajaan meneruskan agenda tersebut. Cuma kita perlu meneruskan kajian terperinci sebagaimana telah dibuat sebelum ini oleh pihak Nahrim. Untuk makluman juga, di antara langkah segera yang kita buat ialah untuk membaiki pipe yang bocor di antara Tanah Besar ke Langkawi dan untuk itu kita peruntukkan sebanyak 50 juta bagi mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Yang Berhormat, soalan tambahan kedua Yang Berhormat Pontian. Terima kasih. Musim kemarau dan masalah bekalan air ini bukan hanya di Langkawi tentunya. Saya ingin bertanya pada Yang Berhormat Menteri mengenai usaha-usaha off-river storage ORS atau kolam takungan hiliran yang boleh dibuat di kawasan-kawasan yang menghadapi pencemaran. Sebagai contoh, baru-baru ini kita lancar di Ceni. Dan satu lagi ialah mengenai pencemaran loji air ketika musim kemarau dan saya harap saya tidak dapat jawapan sekarang mengenai Semparenggam dan Benot. Di dua kawasan berlaku penyemaran air, musim kemarau air tak boleh diguna, maka berlaku masalah air di dua parlimen. Terima kasih. Silakan Menteri. Langkah kerajaan untuk membanyakkan pembinaan TAPS ataupun takungan air pinggiran sungai dilaksanakan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, hingga setakat ini kita ada pelaksanaan di 4 buah negeri, iaitu di Melaka, Langkawi, Johor dan Negeri Sembilan. Untuk di Melaka kita telah bina 2 TAPS. Yang pertama takung air pinggir sungai yang kita adakan di Melaka sebanyak 350 juta diperuntukkan. Yang kedua ialah di TAPS jernih sebanyak 200 juta. Manakala di Langkawi ialah di Padang Maksirat sebanyak 550 juta diperuntukkan. Dan di Johor ialah Sungai Johor yang kita sediakan peruntukan sebanyak 407 juta yang jangka siap pada tahun 2025. Dan untuk makluman, di Johor perunding telah pun dilantik dan pada 15 Januari 2020 baru-baru ini. Yang keduanya ialah selain pada itu ialah di Negeri Sembilan, TAPS Linggi telah pun di dalam proses pembinaan di mana kita jangka siap pada tahun 2025 dan sebanyak 400 juta diperuntukkan. Di samping itu, beberapa negeri lain termasuklah Melaka, Langkawi dan Labuan yang seringkali berlaku krisis pada musim kemarau. Kerajaan telah pun mengambil inisiatif untuk membanyakkan pembinaan TAPS bagi menampung khususnya di kawasan yang seringkali dilanda kemarau. Untuk makluman juga, suatu perancangan kajian telah pun diadakan di antara Kerajaan Negeri Melaka dan Negeri Sembilan bagi membina sebuah loji bagi membekalkan air daripada Negeri Sembilan ke Melaka. Demikian juga di negeri-negeri atau kawasan-kawasan yang lain. Terima kasih, Tuan Ketua. Datuk Speaker, Yang Berhormat Merbuk. Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih tim Menteri. Soalan saya ringkas saja berkenaan terkait off-river storage yang sebenarnya telah dapat projek itu tetapi dibatalkan dan saya difahamkan itu merupakan jangka masa pendek untuk menyelesaikan masalah air di Merbuk khususnya meliputi kawasan yang sangat luas dan masalah air di Merbuk juga sudah lebih sedekat. Jadi saya pohon jawapan daripada Menteri kenapa projek itu yang asalnya diumumkan oleh Kementerian pada Disember 2019
18 tetapi tiada. Terima kasih. Silakan Menteri. Saya mohon untuk saya jawab secara bertulis soalan ini sebab saya di luar daripada soalan asal. InsyaAllah. Yang Berhormat Tuan Syahari Zulkarnain. Silakan. Datuk Yang Ketua, soalan nombor 3. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kementerian ini sangat berbesar hati kerana kementerian diberikan tanggungjawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menjayakan plan jana ekonomi negara ataupun penjana yang diumumkan pada 5 Jul 2020 yang lalu untuk menangani situasi semasa ekonomi dan meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut mengumumkan penubuhan Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pekerjaan Nasional ataupun JKPN yang dipengerusikan secara bersama oleh Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Kewangan. Pada 15 Julai 2020 yang lalu, mesyuarat ini telah bersidang buat kali pertama dengan kehadiran ketua-ketua agensi yang terlibat secara langsung dalam inisiatif penjana seperti Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Kewangan, Kementerian Pengajian Tinggi, Pertubuhan Keselamatan Sosial atau KESO, Pembangunan Sumber Manusia Berhad, PSMB dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP. Sebagai permulaan, mesyuarat ini membincang terma rujukan JKPN, pembentangan kedudukan terkini pasaran buruh dan kadar pengangguran oleh Jabatan Perangkat Malaysia dan membentang laporan inisiatif Plan Jana Ekonomi Negara. Jawatankuasa ini akan menyeleras dan memantau pelaksanaan inisiatif penjana dan Jawatankuasa ini akan bersidang tidak sekurang-kurangnya 4 kali setahun. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Soalan tambahan, Datuk Yang-Pertua, berapa kes majikan yang tidak menyalurkan subsidi upah yang diberikan kepada mereka dan terus membuang pekerja? Dan saya juga ingin penjelasan tentang program peningkatan kemahiran yang diperuntukkan sebanyak RM2 bilion. Sejauh manakah keberkesanan program ini dalam menangani isu pengangguran? Sekian. Silakan. Tuan Yang Dipertua, program subsidi upah ini telah disalurkan kepada majikan supaya mereka kekalkan pekerja dalam sektor tertentu. Walau bagaimanapun ada juga kes-kes di mana majikan telah menerima sumbangan subsidi upah pada masa yang sama tidak disalurkan kepada pekerja. Dan dari segi jumlah statistik saya akan bagi secara bertulis. Yang kedua mengenai program-program ataupun 2 bilion yang disalurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui penjana. Bukan semuanya disalurkan kepada Kementerian Sumber Manusia. 2 bilion ini telah disalurkan kepada beberapa kementerian termasuk Kementerian Sumber Manusia. Terima kasih. Yang Berhormat Ipoh, silakan. Saya nak tanyakan peran yang dimainkan oleh komiti ini. Adakah stakeholders yang berkaitan seperti majikan dan pekerja juga terlibat dalam ini kerana pandangan mereka sangat mustahak dalam hal ini. Dan berkaitan dengan ini adalah mengenai gig ekonomi di mana 50 juta telah diagihkan. Apakah terkini mengenai ini supaya mereka didapat proper protection pekerja-pekerja dalam gig ekonomi? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Memandangkan Jawatankuasa ini akan mengawasi 5 inisiatif penjana berkaitan sumber manusia seperti berikut. Yang pertama, program subsidi upah. Yang kedua, menaik taraf portal perkhidmatan pekerjaan negara. Yang ketiga, program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan. Yang keempat, program kemahiran dan peningkatan kemahiran. Dan kelima, perlindungan sosial dan latihan bagi pekerja gig ekonomi. Kelima-lima program ini tidak akan berjaya tanpa bantuan dan kerjasama daripada pihak majikan ataupun stakeholder. Maka Kementerian Sumber Manusia dan Jawatankuasa ini sentiasa mengambil kira segala pandangan dan cadangan daripada stakeholder. Sekiranya tidak, mungkin usaha ini tidak akan berjaya. Ataupun dia akan mencacatkan usaha kerajaan untuk mengatasi kelembapan ekonomi. Yang kedua mengenai isu yang berkaitan dengan
gig ekonomi. Kita telah menyalurkan lebih banyak, lebih kurang 50 juta di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri 2017. Dan ini adalah 50 juta ini adalah one off bagi tahun ini mengambil kira keadaan ekonomi dan penularan COVID-19. Pada masa yang sama kita harap golongan terlibat ini akan mencarum pada masa-masa akan datang. Terima kasih. Soalan tambahan Datuk. Yang berhormat Datuk Ngeng Kuham. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang Di-Pertua. Demi mangsa anak-anak yang tidak berdosa, saya kemukakan soalan keempat. Silakan. Yang berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih sahabat saya yang berhormat Berwas. Untuk pengetahuan yang berhormat, kelahiran yang berlaku di negara kita tidak menyebabkan seseorang individu memperoleh kewarganegaraan Malaysia secara automatik. Kewarganegaraan seseorang individu ditentukan berdasarkan kepada status perkahwinan dan taraf kewarganegaraan ibu bapa kandung sewaktu kelahiran berlaku selaras dengan peruntukan bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan, Kaedah-kaedah Kewarganegaraan 1964 serta perundangan berkaitan yang berkuat kuasa dalam isu pendaftaran perkahwinan, pengangkatan, kesahtarafan anak dan peraturan imigresen. Kementerian melalui Jabatan Pendaftaran Negara mengambil langkah proaktif dalam memastikan urusan pendaftaran dokumen pengenalan diri individu yang berkelayakan dapat dilaksanakan dengan mudah di seluruh negara termasuk di kawasan pedalaman melalui inisiatif berterusan iaitu program Menyemai Kasih Rakyat Mekar yang merangkumi program Menyemai Kasih Rakyat yang merangkumi program pendaftaran bergerak unit mobil dan bas mobil. Program Mekar menyediakan pelbagai perkhidmatan termasuk khidmat nasihat berkaitan pendaftaran kad pengenalan, kelahiran dan kematian. Selain daripada itu, JPN turut mengadakan taklimat mengenai kepentingan dokumen pengenalan diri dan kerjasama strategik secara berkala bersama Jabatan Pendidikan Negeri, Kerajaan Negeri melalui Ketua Kaum, Ketua Masyarakat bagi mengenal pasti serta mendaftarkan murid-murid sekolah serta penduduk yang masih belum memiliki dokumen pengenalan diri. Jadual kedua bahagian ketiga Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan 3 kaedah pemerolehan kewarganegaraan Malaysia iaitu secara kuat kuasa undang-undang, pendaftaran atau penaturalisasian. Bagi individu warga asing, mereka boleh mengemukakan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Malaysia sama ada melalui pendaftaran atau penaturalisasian jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Selain daripada itu, pelbagai aspek turut diambil kira dalam pertimbangan sesuatu permohonan kewarganegaraan Malaysia, termasuklah kebajikan pemohon tanpa mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan warga negara sedia ada. Sukacita diingatkan bahawa ibu bapa dan penjaga kepada individu yang bertaraf belum ditentukan atau bukan warga negara bertanggungjawab sepenuhnya untuk menguruskan kewarganegaraan, dokumen pengenalan diri dan dokumen perjalanan dengan negara asal bagi mengelakkan ketiadaan dokumen pengenalan diri, keberadaan tidak sah di Malaysia dan seterusnya disalah anggap sebagai tidak memiliki kewarganegaraan daripada mana-mana negara atau stateless. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang Di-Pertua. Saya ingin dapat daripada Menteri, berapakah jumlah anak angkat yang tidak mengikut undang-undang ataupun melalui perintah mahkamah yang telah ditarik balik ke rayakan mereka mengikut kaum ibu bapa mereka. Saya mendapati ramai anak India yang menjadi mangsa kerana kulit mereka hitam sedikit semasa mereka nak buat kad pengenalan, dikatakan disyaki bukan
anak kandung ibu bapa orang, katakan orang Cina yang lebih kulit mereka lebih cerah. Jadi nampaknya ada diskriminasi warga kulit ini yang tidak sepatutnya berlaku, dan Black Lives Matter tu in Malaysia. Jadi saya dah dapat tahu berapakah jumlah mereka yang telah ditarik balik warga negara kerayakan mereka semasa mereka membuat kad pengenalan. Berapakah orang Cina yang diangkat anak angkat oleh orang Melayu tidak mengikut undang-undang, dan begitu juga orang India yang dianak angkat oleh orang Cina atau dan lain-lain kaum, supaya kalau bolehlah bagi saya mereka kalau sudah diberi kerayakan semasa mereka kecil, janganlah ditarik balik kerayakan mereka hinggakan menjadi satu masalah sosial yang tidak perlu ditimbulkan diwujudkan oleh kerajaan. Silakan. Untuk pengetahuan yang berhormat, kerajaan tidak pernah melakukan diskriminasi kaum berdasarkan kulit. Dan sebab itulah saya nyatakan dalam jawapan saya sebelum ini dan juga jawapan Yang Berhormat Menteri dalam NQT yang lepas mengatakan bahawa jika ada proses-proses seperti pendaftaran perkahwinan yang sah, dokumen yang sah, dan juga seperti pengangkatan mengambil anak angkat tadi melalui proses sama ada di mahkamah telah dipersetujui, dan kita ada syarat-syarat tertentu yang telah kita syaratkan di bawah SOP yang telah kita laksanakan, bahawa jika permohonan itu sah dan kita boleh lakukan. Dari segi statistik yang diperlukan ini agak panjang dan saya akan berikan secara bertulis kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, Yang Berhormat Ulu Rajang. Terima kasih. Banyak masalah di kawasan pendalaman seperti di Ulu Rejang, Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Ketika dulu kita ada jawatan kuasa khas kewarganegaraan, tetapi telah dibentikan semasa pemerintahan Pakatan Harapan. Bagi saya itulah sebagai satu fast track dengan izin untuk menyelesaikan MyKad dalam masa yang singkat. Di Parlimen Hulu Rejang, Yang Berhormat Timbalan Menteri, masih ramai masyarakat seperti di Long Singut, Batu 20, Batu 19, Batu 18 di Jalan Bakun mempunyai masalah kad pengenalan iaitu merah dan hijau. Keadaan ini Yang Berhormat Timbalan Menteri menyukarkan anak-anak mereka yang bakal menduduki perpasan di tingkatan 5 dan tingkatan 6 mengambil perpasan awam kerajaan. Jadi saya mohon Timbalan Menteri, apakah mekanisme untuk membantu masyarakat ini untuk mendapat layanan yang adil tanpa mempolitikkan proses pemilikan MyKad? Terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada sahabat saya Ulu Rejang. Memang menjadi hasrat kerajaan memastikan semua yang berada di dalam negara kita mempunyai identiti yang sah. Sebab itu jawapan awal saya, di kawasan-kawasan pedalaman kita ada program Mekar dan kita akan turun padang bersama dengan unit mobile kita dan bas mobile kita untuk membantu mana-mana masyarakat yang berada di pedalaman, dan kita akan berbincang dengan jabatan-jabatan pendidikan dan juga kerajaan negeri serta ketua-ketua masyarakat untuk memastikan tidak ada mana-mana yang perlu atau berhak mendapat kewarganegaraan ini kita abaikan. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Seri Bung Mokhtar bin Radin. Tuan Pertua, soalan saya nombor 5. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Definisi PKS ataupun kemudian kecil dan sederhana adalah merangkumi usahawan mikro, kecil dan sederhana dalam sektor pembuatan serta sektor perkhidmatan dan sektor-sektor lain, manakala definisi bagi golongan peniaga dan penjaja kecil adalah terangkum dalam kategori mikro di bawah definisi PKS, manakala kluster informal adalah peniaga-peniaga yang tidak berdaftar dengan mana-mana badan awal sedia ada. Antara bantuan yang telah ataupun sedang akan disalurkan kepada golongan penjaja dan peniaga industri kecil dan sederhana oleh Kementerian Pembangunan Usahawan khususnya daripada agensi Tekun Datuk Yang Tua ialah
Contohnya Tekun Niaga yang telah memberi pembiayaan sebanyak 460,626 pembiayaan bernilai 4.39 bilion. Yang kedua, skim pembiayaan Teman Tekun. Pembiayaan secara berkumpul telah disalur pembiayaan 95,907 pembiayaan bernilai 668.4 juta. Skim pembiayaan kontrak air, iaitu pembiayaan untuk membiayaan kontrak dan pembekalan, telah bersalur 9,864 pembiayaan bernilai 537.1 juta. Skim pembangunan usahawan masyarakat India ataupun SPUMI, iaitu pembiayaan kepada usahawan India, telah disalurkan melibat 22,135 pembiayaan bernilai 313.7 juta. Datuk Ketua, selain daripada itu, membantu usahawan yang terkesan dengan COVID, Tekun menyediakan kemudahan pembiayaan dan sehingga kini pelaporan adalah seperti berikut. COVID Business Recovery ataupun CBRM yang dianggap popular sekali di kalangan peniaga, peruntukan berjumlah 200 juta di bawah perhatian yang telah membantu 26,123 orang usahawan. Program Tekun Business Recovery Scheme TBRS yang telah membiayai 8,435 usahawan dengan jumlah kelulusan sebanyak 56.73 juta, sehingga kini sebanyak 623,078 pembiayaan bernilai 6.16 bilion telah disalurkan kepada usahawan termasuk penjaja dagang industri kecil dan sederhana. Datuk Yang Ketua, saya mempunyai jawapan mengikut agensi. Jadi saya mohon jawapan-jawapan itu diberi secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat kerana menghormati masa Dewan. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri, apakah kerajaan dan kementerian mempunyai pendekatan anjakan paradigma yang baru kepada usahawan-usahawan kita di negara ini untuk mengeluarkan mereka daripada usahawan kecil sederhana menjadi usahawan yang berjaya dan besar? Kalau ada agak-agak 1 tahun berapa sasaran untuk kementerian melihat usahawan yang berjaya diangkat menjadi usahawan yang boleh berjaya lagi? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Ketua, soalan yang amat menarik pada saya. Sebabnya saya baru pun membuat satu perbincangan kementerian dengan pihak PUNB, iaitu Yang Berhormat daripada minta maaflah sebut nama ya, Tan Sri Noh Umar, bahawa apabila usahawan-usahawan mikro ini yang hanya dibiayai oleh Tekun dengan RM100,000 telah grow into something big dengan izin, dan saya hendak mereka promoted kepada usahawan kecil yang mempunyai pinjaman yang dibolehkan oleh pihak PUNB sehingga 10 juta. Jadi dalam jangka masa setahun, perancangan saya ialah untuk mewujudkan sekurang-kurangnya 50 perniagaan yang boleh promoted kepada perniagaan kecil, mungkin to create 50 million di antara micro businesses ini yang dalam perancangan kita. Itu saja Datuk Yang Tua, termasuk perbincangan kita dengan agensi bank rakyat dalam kementerian saya juga dengan program-program yang sama. Terima kasih. Yang Berhormat Pak Dison. Terima kasih. Saya tidak terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana penjelasan yang agak menyeluruh. Saya tidak akan tupu tentang jutawan, tapi nak tupu tentang penjajah. Dan saya percaya pihak kementerian bersama KPKT Majlis Perbandaran harus selaraskan walaupun bidang tugas berbeza. Penjajah di negara kita ini jumlahan ratusan ribu, dan dalam kategori yang paling miskin dengan tumpuan pemerhatian dan bantuan yang sangat kecil. Jadi saya usulkan supaya ada penyelarasan yang menyeluruh kerana golongan penjajah ini tidak mendapat pembelaan sewajarnya walaupun ada langkah-langkah diambil oleh kementerian termasuk memulihkan masalah semasa COVID-19. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Ini juga soalan berhubung dengan perkara baru yang diwujudkan oleh kementerian ini.
Sebenarnya apabila saya berbincang dengan pihak kementerian, saya dimaklumkan bahawa kita mempunyai hampir 1 juta micro atau informal businesses, penjaja-penjaja yang tepi jalan tu, makiah yang tak ada berdaftar, tak ada dengan SSM, tak ada dengan lembaga hasil, tidak ada dengan mana-mana pihak, dan mereka ini tidak dibela oleh kerana mereka mendapat sumbangan secara pribadi to make the food on the table semasa COVID, tetapi bisnes mereka tidak ada pembiayaan oleh pihak kerajaan. Jadi saya telah mengarahkan kementerian saya untuk membuat kajian berapakah jumlah ini seluruh negara. Dan saya juga berbincang dengan pihak Bank Negara berhubung dengan ini. Saya juga mendapat data daripada Bank Negara. Walau bagaimanapun, Datuk Yang Ketua, insya-Allah apabila sensus yang berlaku sekarang ini telah terlaksana, dalam masa 3 bulan yang akan datang saya akan mendapat maklumat yang terperinci mengikut negeri berapakah jumlah penjaja, peniaga kecil-kecilan yang informal ini belum berdaftar ini di seluruh negara, dan saya membuat proses untuk pendaftaran dan macam mana untuk membantu mereka-mereka ini seluruhnya. Keseluruhannya hampir 80% Bumi Putra, 20% India dan China, Datuk Yang Ketua. Yang Berhormat bekas Timbalan Speaker. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Teknologi dan inovasi merupakan mangking pertumbuhan ekonomi masa depan negara. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah usaha kementerian untuk membantu teknologi startup di negara ini, dan apakah rancangan kerajaan untuk mewujudkan unicorn pertama di negara kita, memandangkan negara-negara lain semua bersaing dalam sektor khususnya teknologi dan inovasi. Sekian, terima kasih. Silakan, Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat. Sebenarnya saya berbincang banyak dengan pegawai saya berhubung dengan soalan penggunaan teknologi, bermacam-macam teknologi. Saya pun banyak membaca buku soalan teknologi ini, khususnya macam artificial intelligence, cloud computerization, digitalization dan sebagainya. Tetapi Yang Berhormat, kementerian saya hanya mampu implementkan apa benda yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Soalan ini sepatutnya dibangkit kepada MOSTI yang bukan kepada saya. Kami tidak membangun sangat soalan teknologi tinggi ini. Kita hanya mengguna pakai. Tetapi walau bagaimanapun, khusus untuk usahawan Yang Berhormat, kita belum lagi mempunyai marketplace online, khususnya macam Lazada, macam Shopee dan macam Jack Ma punya tu, Alibaba. Kita belum mempunyai, tapi saya telah memberi arahan kepada agensi di bawah kementerian, khususnya SME Corp, untuk to establish one marketplace untuk usahawan-usahawan kecil termasuk formal dan informal seluruh negara. Bayangkan koperasi mempunyai 609 juta ahli, 14,000 koperasi dapat mempunyai marketplace, common marketplace untuk perniagaan. Kita dapat menjana dan akan menggerakkan usahawan-usahawan kecil termasuk koperasi di seluruh negara, Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Saya dimaklumkan Yang Berhormat Tenum tak ada dalam Dewan. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Ahmad Johnny bin Zawawi. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Serangkap pantun Yang Berhormat Menteri. Buat isteriku kan ku bina sebuah istana, di langit ketujuh akan ku dirikan. Buat menteri yang bijaksana, soalan nombor 7 mohon dijelaskan. Ini bukan janji palsu, YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat daripada IGAN dengan pantun yang begitu hebat sekali lah pagi ni. Saya nak jawab pantun. Orang Sarawak ya? Orang Sarawak tu. Jadi saya jawab soalan sajalah, tak payah jawab pantun, Datuk Yang di-Pertua. Dalam bahasa Sarawak bolehlah. Datuk Yang di-Pertua, sebagaimana Ahli Yang Berhormat sedia maklum, projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak kini sedang dilaksanakan secara konvensional
Dengan kerjasama JKR Sarawak susulan daripada penamatan perjanjian rakan pelaksana projek atau dengan izin Project Delivery Partner ataupun PDPA sehingga bulan Julai 2020 status kemajuan terkini adalah 52% bagi projek lebuh raya Pen Borneo Sarawak dengan jangkaan siap sepenuhnya pada tahun 2020 iaitu setahun lanjutan bila PDP ditamatkan. Kerajaan hari ini iaitu Perikatan Nasional akan tetap menghormati keputusan kerajaan terdahulu iaitu Pakatan Harapan untuk mengubah kaedah pelaksanaan projek lebuh raya Pen Borneo Sarawak di mana pada awalnya dijangka penambatan PDP akan memberi penjimatan pada kerajaan seperti diumumkan oleh mantan Menteri Kewangan iaitu Yang Berhormat Bagan. Jumlah penjimatan ialah 3.1 bilion manakala yang diumumkan oleh mantan Menteri Kerja Raya ialah 1.2 bilion. Jadi saya tak pasti yang mana figure yang lebih sesuai digunakan dan saya tak pasti juga Menteri Kewangan yang terdahulu menggunakan fakta yang mana. Walau bagaimanapun perubahan model pelaksanaan tersebut tidak mengambil kira perkara yang berikut yang sedang ditangani oleh kerajaan iaitu pertama kesan ke atas pentadbiran projek dan perubahan kontrak. Kedua, keperluan penambahbaikan kapasiti dan kepakaran teknikal sedia ada. Dan yang ketiga, tuntutan susulan daripada penamatan PDP. Dengan erti kata lain, penjimatan hanya dapat kita muktamadkan bila projek ini siap nanti. Barulah kita tahu kos sebenar untuk kita menyiapkan. Walaupun secara dasar ada penjimatan, tapi jumlah sebenar saya kira tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Tapi sudah pasti banyak perkara yang kita lihat dan penjimatan sebenar tidaklah apa yang diumumkan oleh mantan Menteri Kewangan maupun oleh mantan Menteri Kerja Raya. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri Kanan atas jawapan yang diberikan. Yang Berhormat Menteri, projek lebuh raya Pen Borneo ini adalah sebuah projek mega yang juga dikenali sebagai projek lebuh raya terhebat di negeri Sarawak. Soalan tambahan saya ialah, mohon Yang Berhormat Menteri Kanan menyatakan sejauh manakah kesan penularan wabak COVID-19 terhadap pembinaan lebuh raya ini? Apakah kesan atau implikasi dari segi kos? Kerana sudah pasti projek ini akan mengalami kelewatan. Jika ada, tolong nyatakan jangkaan kos tambahan dan jangkaan kelewatan tambahan projek Pen Borneo ini akibat wabak berkenaan. Terima kasih, Yang Menteri. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Igan di atas soalan tambahan. Seperti mana kita sedia maklum, bila kita isytiharkan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan fasa pertama, apa yang dibenarkan hanyalah kerja-kerja kritikal saja untuk tempoh 2 minggu pertama. Manakala tempoh minggu yang kedua, kita hanya membenarkan kerja-kerja untuk aspek keselamatan dan kesihatan di tapak binaan. Hanya setelah itulah baru dibenarkan keseluruhan aktiviti di tapak binaan dibenarkan. Sudah pasti ini akan menjejaskan keseluruhan projek kerajaan, bukan sahaja Pen Borneo, tapi keseluruhan projek kerajaan disebabkan masalah dari segi PKP tersebut ataupun disebabkan COVID, di mana pekerja tak boleh bekerja dan sebagainya. Ada malahan ada tapak projek juga ditutup disebabkan ada kejadian pekerja binaan yang positif. Tapi keseluruhannya kita akan sudah pun memberi secara automatic extension untuk 3 bulan kepada semua projek-projek kerajaan. Yang lain mereka terpaksa mohon dari segi mengapa projek tersebut terjejas. Tapi insya-Allah untuk projek Pen Borneo ini kita akan mengadakan pendekatan khusus dan juga projek-projek kerajaan lain bagaimana kita nak mencari kaedah supaya ianya dapat dipercepatkan dan dapat disiapkan ikut tempoh tanpa kos tambahan. Insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan kedua. Saya nak maklumkan pada semua Yang Berhormat bahawa soalan 8 Yang Berhormat Sepanggar tiada dalam Dewan. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Zakaria bin Muhammad Idris. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 9. Silakan. Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang di-Pertua,
impak pandemik COVID-19 memberi kesan kepada sosioekonomi seluruh dunia termasuk negara kita Malaysia. Kesan langsung kepada usahawan luar bandar adalah kerana perniagaan secara fizikal perlu dihentikan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau MCO yang bermula pada 18 Mac 2020 di seluruh negara. KPLB memberi perhatian serius tentang kesan oleh usahawan luar bandar dan menggunakan platform dalam talian online bagi membantu mereka melalui dua pendekatan. Pertama, memberi sokongan dan penyampaian maklumat bagi meneruskan perniagaan dalam kaedah baru yang dapat dilaksanakan dalam menghadapi wabak COVID-19. Pendekatan kedua adalah membantu usahawan untuk meningkatkan pemasaran produk secara dalam talian. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih kepada Menteri. Cabaran besar di luar bandar ialah brain drain atau migrasi orang luar bandar ke bandar. Hal yang sedemikian hanya meninggalkan ibu bapa juga warga mas di kampung. Saya telah dipahamkan bahawa Kementerian Pembangunan Luar Bandar melalui anak serikat milik agensi KPLB telah diamanahkan untuk membangunkan pertumbuhan ekonomi luar bandar. Soalan saya, dalam usaha membangunkan pertumbuhan ekonomi luar bandar ini, minta Menteri jelaskan apakah inisiatif ataupun usaha yang diambil oleh kerajaan dalam menangani brain drain di luar bandar, umpamanya usaha sama dalam segi teori dan akademik serta teknikal kemahiran. Bagaimana pula anak serikat milik agensi KPLB dapat membantu dalam menangani masalah brain drain di luar bandar? Terima kasih, Datuk Speaker. Silakan Menteri. Terima kasih soalan Libaran. Yang Muhammad Libaran bertanyakan beberapa fakta mengenai brain drain. Saya ingat Datuk Yang di-Pertua setuju bahawa brain drain ini adalah fitrah. Dia bukan hanya berlaku di negara kita tapi berlaku di mana-mana. Sama ada COVID atau tak ada COVID. Ekoran daripada itu betul lah. Anak-anak muda akan keluar dari kampung untuk sama ada sambung belajar, yang tinggal hanya orang-orang tua. Tetapi ini tidak bermakna bahawa kita biarkan saja proses itu berlaku. Justru itu pelbagai inisiatif yang dibuat, kerana di kampung ada 76 juta penduduk berbanding lebih daripada 26 juta di bandar dan pinggir bandar. Maka pelbagai usaha yang kita buat, khususnya kita melalui agensi-agensi di bawah KPLB yang kita buat program-program artikulasi mengenai TVET supaya mereka duduk terus di kampung dan menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi sambil mereka memapar dan memasarkan segala produk-produk mereka di bandar. Terima kasih. Soalan kedua, saya menjemput Yang Berhormat Jelebu. Terima kasih Speaker. Tadi Yang Berhormat Menteri sebut tentang peningkatan ekonomi masyarakat luar bandar. Datuk Speaker, ikut rekod kita ada 1,500 usahawan luar bandar yang terlibat dalam program dan dilatih di bawah kementerian dalam program Desa Mall. Soalan saya Datuk Speaker, apakah tindakan dan perancangan kerajaan kerana usahawan ini tidak boleh berniaga di premis-premis yang disediakan oleh KPLB atau kerajaan, tetapi mereka ada tak perancangan kerajaan diuruskan mereka ini untuk berniaga daripada rumah, dan apakah perancangan kerajaan untuk meningkatkan
produktiviti mereka dalam soal packaging, dalam soal kualiti barangan mereka dan dalam soal pemasaran, pendekatan pemasaran mereka untuk memastikan ekonomi mereka terus berkembang walaupun dalam keadaan pandemik sekarang ini. Terima kasih Speaker. Silakan. Terima kasih Jelebu Ahmad Arif tentang segala pergerakan-pergerakan yang dibuat oleh KPLB, kerana Jelebu adalah wakil rakyat kampung. Justru itu betul lah Datuk Yang Dipertua. Saya bagi contoh di Mara ada Yang Berhormat, Jelebu dah semakin bandar Yang Berhormat, tapi masih minta lagi jalan kampung. Datuk Yang Dipertua, saya bagi contoh bawah Mara ada DDEC, ada group of designers yang membuat packaging. Ekoran daripada itu kita dah buat branding kepada produk-produk yang bertaraf dunia dan kita boleh pasarkan bukan saja di Malaysia, di merata tempat. Salah satu venue yang perlu Yang Berhormat Jelebu faham bahawa semua produk-produk bawah KPLB ni kita sedang susun supaya mereka boleh masuk mesra. Ada 750 mesra outlet yang dipunyai oleh Petronas masuk di pasar dengan cara yang seamless, lebih murah, tidak ada listing fee. Ini antara perkara yang kita lakukan bagi memastikan produk-produk kampung dapat sampai ke bandar dan ke seluruh negara. Terima kasih. Yang Berhormat, sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Chang Lee Kang. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Speaker. Tanam sawit, tanam buluh. Soalan saya nombor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Yang Tua. Terima kasih Yang Berhormat Daripada Tanjung Maling. Untuk makluman Yang Berhormat, pasaran sewa rumah kediaman di Malaysia pada masa ini tidak dikawal oleh mana-mana perundangan yang khusus. Oleh itu, tiada panduan khas yang ditetapkan bagi menentukan kadar sewa rumah kediaman. Walau bagaimanapun, secara praktisnya, kadar sewa rumah kediaman dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti cukai tanah, cukai pintu, lokasi kediaman tersebut sama ada di bandar atau luar bandar, accessibility terhadap kemudahan yang disediakan, jarak dengan pengangkutan awam berhampiran dan kemudahan awam yang disediakan. Kerajaan amat prihatin dengan pasaran sewa rumah kediaman. Maka kerajaan melalui KPKT sedang melaksanakan beberapa pendekatan dalam menangani beban sewaan rumah yang ditanggung oleh pemilik rumah sewa. Satu kajian dan penggubalan Akta Sewaan Kediaman ataupun Residential Tenancy Act dengan izin RTA yang bertujuan untuk mengawal atur sewaan rumah kediaman. Akta ini dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada tahun hadapan. Objektif Akta ini adalah seperti berikut antaranya. Yang pertama, memberi perlindungan kepada penyewa sekiranya berlaku kenaikan sewa yang tidak sah serta pengusiran yang tidak munasabah. Yang kedua, mewujudkan satu kerangka perundangan untuk mengawal atur sistem kawalan sewaan kediaman. Dan yang ketiga, mengimbangkan kepentingan kewajipan pemilik kediaman dan penyewa serta menyelesaikan pertikaian antara pihak-pihak berkenaan. Dan yang keempat, mewujudkan institusi penyelesaian pertikaian seperti mediator dengan izin dan tribunal antara pihak-pihak yang terlibat dalam urus niaga atau transaksi tersebut. Dengan berkuasanya akta ini nanti insya-Allah diharapkan pasaran sewa rumah kediaman berada dalam kemampuan kebanyakan rakyat dan hak pihak-pihak yang terlibat, iaitu tuan rumah dan penyewa akan dilindungi di bawah peruntukan undang-undang yang diadakan khusus oleh para kerajaan bagi menjamin penyewa menghadapi kadar bayaran sewa yang mungkin tidak seimbang dengan kemampuan mereka. Terima kasih. Itu Yang Tua. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua.
Terima kasih Timbalan Menteri. Saya menyambut baiklah usaha kerajaan untuk membawa balik satu akta untuk memastikan supaya kepentingan penyewa-penyewa dapat dijaga. Soalan saya, kenapa bukan sekarang? Sebab sekarang yang paling kritikal sebab adalah pasca COVID. Tetapi kalau kita tunggu sampai 2021 tahun depan, saya rasa mungkin ramai penyewa yang sudah pun telah diusir pada masa itu. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang Bertuah, terima kasih Yang Berhormat Tanjung Malim di atas keperhatianan. Walaupun kita menjangkakan akta ini akan dibincangkan pada tahun depan, namun ia perlu diperbuat penelitian yang jitu. Namun demikian, jangan Yang Amat lupa bahawa kerajaan kita pada hari ini di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cukup perhatian dalam suasana COVID-19 ini, di mana baru ini Rancangan Ekonomi Prihatin Rakyat yang bernilai keseluruhannya 250 bilion telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 Mac 2020. Di mana penyewa-penyewa diberikan kelonggaran, termasuklah terutama rumah-rumah PPR ni, di mana pengecualian bayaran sewa dan bayaran bulanan per bulan Mac hingga September diberikan kepada pemilik-pemilik rumah sewa. Yang kedua ialah pengecualian sewa rumah PPR daripada April hingga September 2020. Pengecualian diberikan untuk pembayaran sewa bagi PPR disewa dan di rumah transit KPKT. Ini menandakan bahawa beban yang dihadapi oleh rakyat tidak dibiarkan begitu saja, walaupun akta ini belum lagi kita bina. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, Yang Berhormat Jempol. Terima kasih Datuk Speaker. Tahniah kepada Kementerian telah mengubal akta baru khas untuk penyewaan rumah kediaman bagi merangsang pasaran penyewaan rumah kediaman. Tadi Menteri ada menyatakan bahawa untuk menjaga kepentingan penyewa dan juga pemilik, tapi adakah Kementerian tahu bahawa pengawalan dari segi ejen hartanah berlesen tidak memeras pemilik ataupun penyewa, kerana hari ini kebanyakan ejen-ejen menampal semua nombor telefon. Kadang-kadang mereka ini menggunakan caj yang tinggi. Adakah perkara ini diambil dalam pengubahan undang-undang dari segi akta khas penyewaan rumah ni? Mohon jawapan Menteri. Terima kasih. Silakan. Datuk Yang Bertuah, terima kasih Jempol ya. Akta sewaan kediaman ini turut meliputi mekanisme berkaitan sewa adil ataupun fair rent mechanism berdasarkan lokaliti. Sewa adil ini definisikan sebagai satu mekanisme yang menggunakan perbandingan nilai semasa hartanah yang memiliki ciri-ciri serta keadaan yang menyerupai hartanah yang sedang nilai dengan mengambil kira keadaan semasa kediaman. Sebab itulah Yang Amat Datuk Seri Yang Bertuah, kita minta supaya pengguna-pengguna, pembeli-pembeli rumah, penyewa-penyewa rumah jangan terlalu terpengaruh dengan iklan-iklan yang dibuatkan oleh penawar-penawar harta-harta ini. Jadi kita harap boleh rujuk kepada kementerian dan kita sedia membantu bagi memastikan supaya mereka tidak tertipu dengan iklan-iklan yang boleh mempengaruhi dan menindas mereka. Di samping itu, Datuk Seri Yang Bertuah, kita juga merancang untuk mengadakan skim voucher sewa rumah kepada penyewa-penyewa di antara salah satu inisiatif kerajaan bagi membantu meringankan beban secara hidup rakyat termasuk golongan muda dan menanggung kos sewa rumah yang tinggi dalam pasaran sewa rumah kediaman. Terima kasih Datuk Seri. Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 11. Silakan. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan izin Datuk Yang Di-Pertua, untuk makluman dari Yang Berhormat, Kementerian ini mengambil maklum masalah kesesakan lalu lintas di Bintulu yang semakin serius. Bagi maksud tersebut, Kementerian ini telah mengangkat beberapa projek untuk dilaksanakan di kawasan Bintulu semasa rancangan Malaysia ke-11
yang lalu kepada agensi pusat. Walau bagaimanapun berdasarkan keutamaan projek dan keupayaan peruntukan Kerajaan Persekutuan, hanya projek untuk membina flyover di Jalan Medan Jaya, Jalan Tun Hussein On diluluskan oleh agensi pusat dalam tempoh berkenaan. Manakala bagi cadangan permohonan projek baru di dalam Rancangan Malaysia ke-12, pula kementerian ini telah pun mengangkat cadangan projek menggantikan Jambatan Batang Kemana B, Jalan Sibu Bintulu, bahagian Bintulu di bawah kategori program penggantian jambatan untuk kelulusan agensi pusat. Untuk makluman yang berhormat, Jabatan Kejaraya Negeri Sarawak bertanggungjawab untuk menyelenggara jalan luar bandar yang menggunakan peruntukan MARIS atau Sistem Maklumat Rekod Jalan Raya Malaysia, yang mana peruntukan tersebut disalurkan oleh Kementerian Kewangan secara terus kepada kerajaan negeri. Sebarang agihan adalah tertakluk kepada bidang kuasa kerajaan negeri. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri bagi jawapan tadi. Yang Berhormat Timbalan Menteri, mengenai Jalan di Bintulu, banyak tempat kita sepatutnya mau melebarkan jalan raya, macam di Jalan Kidurung, Jalan Bintulu ke Samalaju, Kosorok semua. Kita kementerian adakah cadangan untuk menaik taraf? Contoh tadi sebut dua jalan Kidurung sama Kosorok daripada Bintulu ke Samalaju. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih kepada dengan izin Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Bintulu di atas soalan tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat, semua projek-projek yang akan dilaksanakan di Bintulu ini akan dibuat secara berperingkat, tertakluk kepada peruntukan yang diberikan oleh agensi pusat. Pihak kerajaan sentiasa mempertimbangkan dan mengambil berat keadaan-keadaan yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Walau bagaimanapun, saya percaya keperluan untuk membina ataupun melaksanakan projek-projek itu adalah tertakluk kepada keutamaan dan keperluan setiap projek yang akan dibuat di kawasan tersebut secara berperingkat. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan kedua. Ada. Yang Berhormat Baran. Terima kasih pengurusi. Soalan ini soalan berkenaan dengan MARIS. Sekarang ini pihak HDA dan UDA sedang melaksanakan beberapa projek di bawah rancangan masuk desa. Jadi dalam spek yang ditentukan, kita cadangkan supaya jalan ini esok lusa apabila terbina esok, dia akan diselenggarakan oleh pihak MARIS. Jadi saya nak bertanyakan dengan Menteri, apakah syarat-syarat ataupun kriteria yang menentukan sama ada jalan kampung ini layak diselenggarakan di bawah peruntukan MARIS? Minta penjelasan daripada pihak kementerian. Terima kasih. Silakan. Ya, izin Datuk Yang di-Pertua. Soalan ini terkeluar daripada skop soalan asal yang telah dibawa oleh Yang Berhormat Bintulu sebentar tadi. Sekiranya perlu untuk menjawab soalan ini, saya akan jawab secara bertulis. Ya. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Samsul Iskandar. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang-di-Pertua. Soalan saya ada kelas, mohon jawapan nombor 12. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Hang Tua Jaya
di atas soalan yang diajukan. Tuan Yang Di-Pertua, mengambil kira perkembangan bersepadu kanak-kanak Tadbika Taska Kemas bagi semua aspek perkembangan iaitu sosial, emosi, fizikal, intelek dan rohani, sefir, amat penting kepada kanak-kanak seawal usia. Kemas telah mengeluarkan garis panduan pelaksanaan PD/PC serta pentaksiran semasa PKP disebabkan penularan jangkitan COVID-19 di Tadbika Taska Kemas bertarikh 17 April 2020 bertemakan pendidikan di rumah dengan tanda pagar pendidikan di rumah. Objektif utama garis panduan ini adalah bagi memastikan pendidikan dapat diteruskan di rumah melalui aktiviti yang menyeronokkan dan bermakna. Kedua, simbiosis ibu bapa, penjaga dan Tadbika Taska dapat dieratkan melalui kerjasama serta melibatkan ibu bapa penjaga dalam memastikan kelangsungan pembelajaran anak-anak sepanjang tempoh PKP. Dan ketiga, pentaksiran bagi kanak-kanak Tadbika Kemas dapat dipantau bagi tujuan mengukuhkan pada masa akan datang. Sepanjang tempoh PKP ini, PM Tadbika Taska digalakkan untuk mengaplikasikan pembelajaran secara atas talian yang bersesuaian. Belajar melalui bermain atau aktiviti hands-on dengan menggunakan peralatan bahan sedia ada di rumah merupakan pendekatan strategi, teknik, kaedah yang menarik turut ditekankan. Antara aktiviti utama yang dilaksanakan di Tadbika Taska Kemas adalah seperti berikut: menghasilkan kad lukisan penghargaan kepada pekerja barisan hadapan semasa tempoh PKP dan memuat naik menerusi media sosial. Kedua, kempen seronokan membaca tahun 2020. Kanak-kanak membaca bahan bacaan menggunakan bahasa ibunda masing-masing selama 10 minit secara serentak di rumah masing-masing pada 23 April 2020. Yang ketiga, selawat perdana. Kanak-kanak bersama ibu bapa penjaga atau dengan bimbingan guru berselawat dan berzikir secara serentak pada 1 Mei 2020, iaitu Jumaat, bermula jam 10 pagi sehingga selesai mengikut video yang dibekalkan, iaitu selawat Nabi, selawat Badriyah, selawat Sifah, zikir Asmaul Husna. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih untuk Sri Timbalan Yang Bertua. Yang berhormat Timbalan Menteri, pada tahun lepas Kemas telah pun memperluaskan modul pendidikan sains, teknologi, agama, kejuruteraan, seni dan matematik ataupun ringkasannya STREAM di Tadbika Kemas melalui pendekatan seperti yang berhormat sebut tadi, belajar sambil bermain, dan dimaklumkan kepada kita semua 500 Tadbika disasarkan untuk mengikut 13 tema yang berbeza menjelang akhir tahun ini, yang meliputi kawasan di desa, pedalaman dan juga kawasan orang-orang asli. Justru dalam konteks kawalan pandemik COVID-19 ini, soalan saya, apakah sasaran ini masih lagi relevan
dan apakah yang dapat dicapai dalam tempoh yang ditetapkan, dan bagaimana pula perancangan kementerian untuk pastikan peralatan dan sanitasi yang cukup agar pembelajaran atau pelaksanaan modul stream ini dapat dilaksanakan. Terima kasih. Silakan. Yes, terima kasih Yang Berhormat. Memang pun pihak Kementerian dan Kemas prihatin tentang persekolahan anak-anak di merata-rata tempat di luar bandar, dan kini seperti mana yang saya nyatakan tadi, persekolahan ataupun pembelajaran menerusi online digalakkan, sementara sekolah-sekolah di luar bandar yang banyak ini, untuk makluman, jumlah kelas kita di luar bandar iaitu 10,900, dan jumlah kanak-kanak yang di dalam kelas ini iaitu sebanyak 218,395,